Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton di Tadabbur Center dan seluruh adik-adik remaja di luar sana yang turut sama menonton pada hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan siri yang ke-6, Klinik Tadabbur, atau singkatannya adalah kita, 30 minit bersama dengan tetamu undangan dari Tadabbur Center, tetamu undangan untuk program Tadabbur Center. Dan kita bertuah pada hari ini, kita bersama dengan adik Muqarrabin bin Muhammad Zulkarami. Apa khabar Muqarrabin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muqarrabin di kampung Kampung di mana tu? Taiping? Taiping. Jadi keluarga baru selamat sampai Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada Muqarrabin sudi untuk menawarkan diri untuk bersama dalam program Klinik Tadabbur. Dan untuk makluman semua, Muqarrabin 16 tahun, tingkatan 4. Betul Muqarrabin Betul. Baru habis peperiksaan atau masih lagi ada paper? Dah habis dah semua. Online dah ke? Betul. Dan Muqarrabin adalah pelajar di Maktab Rendah Sains Mara Sungai Besar. Tak jauh kok daripada Taiping? Tak jauh. Dekat je. Sebab dia di Sepadan Okey. Dan hobi Muqarrabin adalah membaca. Buku yang macam mana Muqarrabin selalu baca? Sudi kongsikan. Suka baca macam benda-benda ilmiah ataupun lagi suka benda yang macam mentadabbur Quran sebab suka mendalami Quran sebenarnya. Kalau tak keberatan Muqarrabin, ayah bekerja sebagai apa? Yang macam menarik. Ayah saya peniaga. Peniaga, alhamdulillah. Ibu? Ayah saya ibu pula seorang cikgu. Cikgu, subhanallah. Okey, BWP ni apa Muqarrabin? BWP co-curriculum tu apa tu? Badan pengawas ke apa? BWP ni Badan Wakil Pelajar. Dia macam kalau dekat universiti kita panggil MVP lah. Majlis Perwakilan Macam kalau sekolah ustaz kisah dia panggil LKP. Lembaga Ketua Pelajar, pengawas lah tu. So kamu adalah pengawas Dia tak ada pengawas. Kalau pengawas tu kita panggil lain. Bukan pengawas juga. Oh, ini kira MPP lah untuk MRSM. Ya, betul. Kira MPP untuk MRSM. Bukan calon-calon orang. Dalam 6 siri, Ustaz dah buat program dengan remaja ni 6 siri untuk makluman Muqarrabin. Dan kamu yang paling senior setakat ni. Dan Ustaz boleh rasa aura kematangan kamu. Okey, tanpa membuang masa, Muqarrabin akan berkongsi dengan kita semua satu ayat daripada surah Hud, ayat yang ke-40. Ustaz tertanya-tanya, pasti ada sesuatu yang menarik kamu memilih ayat ini. Tetapi insya-Allah Ustaz akan bagi masa pada Muqarrabin untuk kongsikan apakah tadabbur anda kepada ayat ini. Tetapi saya bagi peluang dulu kepada Muqarrabin untuk membacakan ayat berkenaan bersama terjemahan dan seterusnya kita akan bersembang tentang pengajaran ayat ini. Silakan Muqarrabin, boleh baca Quran tak? Boleh. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancuk-mancuk dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh AS, bawalah dalam bahtera itu 2 daripada tiap-tiap jenis haiwan, yakni jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya kerana disebabkan kekurannya. Juga bawalah orang-orang beriman, dan tidak ada orang yang beriman
yang turut bersama mereka kecuali sikit sahaja. Astagfirullahalazim. Terima kasih pada Mukarrabin. Mukarrabin sudi kongsikan pada kita, pertama kenapa kamu pilih ayat ni, yang kedua apa pengajaran daripada ayat ni untuk semua kawan-kawan yang mendengar dan menonton pada hari ini. Silakan. Okey, jadi untuk ayat ni, saya pilih ayat ni sebab saya tertarik dengan cerita yang Allah nak kisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh, yang mana bila mana Nabi Nuh ni disemuh oleh dia punya kaum kerana membuat bahtera di waktu saat yang kering. Waktu itu memang kering, dan bila mana sampai satu masanya Allah perintahkan turunlah hujan dan banjir yang sangat hebat, maka di situlah orang-orang akan nampak betapa kenapalah aku tak ikut Nabi Nuh dahulu waktu itu, sebab orang-orang beriman waktu itulah yang selamat dengan bahtera Nabi Nuh tu. Dan saya tertarik untuk tadabbur ayat ini sebabnya dengan dua perkataan yang ada dalam Al-Quran, iaitu wafaratan nur. Sebabnya bila mana saya tadabbur ayat ini, perkataan wafaratan nur, bila mana kalau kita tengok terjemahan secara konteksnya, dalam ayat ini dia tulis air memancit-mancit dari muka bumi. Tapi kalau berdasarkan suku kata ataupun suku kata bahasa Arab ni yang kita boleh faham, kerana zaman Nabi Nuh tu At-Tanur tu macam sejenis batu yang ada dalam setiap rumah. Jadi batu kecil yang ada kat rumah ni macam menandakan bila mana ada banjir, batu tu akan macam lari daripada tempat dia. Jadi saya macam tertarik sebab Allah nak ceritakan masyarakat zaman dulu ni dia macam ada satu teknologi yang hebat yang mana boleh mengesan banjir dengan mana ada batu yang disimpan dalam rumah, yang mana bergeraknya batu tu menandakan ada air yang sangat besar kat situ. Jadi sebab maknanya ada gegaran, ada gegaran bawah muka bumi ke? Maksud dia Mukarrabin? Batu tu dia bertanda ada banjir nak datang, dia keluar air, atau batu tu bergerak daripada posisi? Batu tu bergerak daripada posisi. Teruskan. Misalnya kira macam Allah waktu tu dia bawa lah berpasang-pasang binatang untuk naik ke atas kapal tu. Maka Nabi Nuh pun kira dia bawa lah segala macam jenis binatang untuk dibawa ke atas perahu, dan memang orang yang beriman waktu tu memang hanya sedikit. Ada pendapat ulama yang mengatakan lebih kurang 80 orang ataupun tidak mencapai 100 orang waktu tu. Dan itu sahajalah bilangan yang selamat daripada banjir besar tu. Itu sahaja yang saya boleh kongsikan lah apa yang saya dah kaji tentang ayat ini. Subhanallah. Ustaz sangat kagum dengan pengetahuan kamu, dan Ustaz sendiri belajar daripada kamu tadi tentang At-Tanur. Daripada mana Mukarrabin belajar tentang tafsir ni? Boleh kongsikan tak? Sebelum tu, dekat MRSM ini Ulia Albab ke? Ya betul, MRSM Ulia Albab. Patutlah. Dan kamu sudah hafal berapa juzuk, Mukarrabin? Alhamdulillah saya dah habiskan hafalan saya waktu di tingkatan 2 lagi. So 30 juzuk Al-Quran. Saya tadabbur lah apa yang ya, betul. 30 juzuk Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah. Cemburu Ustaz dengan kamu. Okey. Jawab soalan saya Mukarrabin, iaitulah kamu belajar daripada mana? Tentang At-Tanur. Kamu mungkin ada belik buku mana ataupun cikgu mana, ustaz mana. Boleh kongsikan tak? Sebab abang kagum dengan At-Tanur yang kamu hurai tadi. Saya hurai dia ni berdasarkan apa yang ada seorang penceramah yang datang ke sekolah sebenarnya waktu itu dia ceritakan pasal benda ni. So dia just ceritakan pasal At-Tanur ni ialah cinta. Jadi saya macam agak kagum dengan apa yang dikatakan tu. Lepas tu saya buka lah, saya rujuk buku. Tapi yang malam saya terlupa nama buku tu apa. Sebab saya pernah buka satu tafsir. Tafsir tu, buku tu ada kat sekolah madrasah yang besar tu. Dan tafsir tu memang dijelaskan lah tentang posisi batu tu. Memang ada tafsir. Saya tak ingat nama buku tafsir tu. Tahniah pada kamu kerana mula berjinak dengan ilmu tafsir, apatah lagi
perkataan yang kamu pilih tadi ada unsur-unsur yang kelihatannya seperti saintifik. Dan memang orang yang sesuainya untuk berbincang tentang sains dalam Al-Quran di masa akan datang, mudah-mudahan Muqarrabin insya-Allah. Muqarrabin, kalau boleh kita sembang lagi ayat 40 ni. Kalau kamu sudi bersembang dengan Ustaz, agaknya kan, kenapa Allah cerita pada ayat ni perintah kepada Nabi Nuh agar bawa naik setiap pasangan binatang, jantan dan betina satu spesies. Apa sebab? Apa hikmah? Apa ibrah? Okay, Boleh? Rabi cuba teka. Kamu rasa? Ini berdasarkan apa yang saya dengar dan juga yang saya belajar lah, ada juga ustaz-ustaz kat sekolah saya menguraikan juga cerita ni. Jadi ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mana mengatakan banjir besar itu banjir yang menutupi seluruh bumi. Okey, ada pendapat yang mengatakan banjir itu menutupi seluruh bumi. Maka Allah perintahkan untuk memasukkan setiap pasang binatang itu untuk meneruskan kelangsungan spesies dekat bumi. Dan juga macam kita tahu, anak-anak Nabi Nuh cuma ada 3 daripada 4 yang beriman. Betul. Dan seorang tu ada dinyatakan syahid dalam Al-Quran. Dan daripada tiga orang anak itulah lahirnya keturunan-keturunan yang meluas ke sekitar bumi. Okay, itu pendapat yang pertama. Kenapa kena bawa dua pasang binatang supaya meneruskan spesies yang ada kat bumi. Pendapat kedua ialah tak semua. Maksudnya banjir tu tak meliputi semua bumi. Okey, jadi yang dibawa dua-dua itu adalah supaya boleh membantu untuk bila mana, macam kita tahu Nabi Nuh bila mana dia habis dia banjir tu, kapal tu tersangkut dekat puncak Bukit Judi. Nama bukit tu Bukit Judi. Betul, Bukit Judi. Jadi dekat kawasan Bukit Judi tu bila mana Allah perintah untuk bawa dua binatang adalah supaya untuk menstabilkan dulu ekosistem dekat Bukit Judi tu dulu. Sekali lagi boleh, untuk stabilkan, tak dengar. Boleh berinteraksi dengan Ustaz tak nak miss point penting kamu. Masih lagi lost contact. Apa? Di Bukit Judi nanti apa yang diharapkan tadi? Kestabilan. Macam mana? Sekali lagi, Muqarrabin. Minta maaf. Line kamu agak putus-putus. Tapi insyaAllah, point penting kita clear. Kestabilan ekosistem. Ekosistem. Okey. Faham. Muqarrabin? Are you with me? Masih okey lagi ke tu? Okey, Muqarrabin boleh dengar? Okey, boleh. Oh, okey. Alhamdulillah. Okey. Saya kejap abang, kejap ustaz. Sorry lah Muqarrabin ya. Kalau kamu perhatikan ayat 40 ni, soalan cepu mas sekali lagi kepada Muqarrabin, sebab kamu kelihatan banyak membaca. Jadi saya suka orang membaca banyak ni. Cuba perhatikan ayat 40. Perintah yang pertama Allah Ta'ala beri bawa masuk binatang. Betul tak? Itu nombor 1. Nombor 2, barulah Allah perintahkan ahli keluarga. Itu nombor 2, ahli keluarga Nabi Nuh. Kecuali yang tidak beriman. Ya, betul. Nombor 3, dalam ayat ini barulah orang-orang beriman. Soalan cepu mas daripada Ustaz kepada kamu, kenapa bawa naik binatang dulu? Kenapa tidak bawa naik ahli keluarga dan orang beriman dulu? Kenapa tidak dinaikkan dahulu manusia? Kenapa binatang dulu? Okey. Silakan. Yang ini pun saya ada juga baca, ada beberapa pandangan ulama terhadap ayat ini berdasarkan susunan untuk yang mana masuk dalam kapal dulu. Okay, kita faham kapal Nabi Nuh sangat besar. Kapal Nabi Nuh besar dan saya mengulas pendapatnya. Pendapatnya ialah kapal Nabi Nuh itu besar yang mana dia ada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian bawah itu memang dikhususkan untuk binatang yang dimasukkan berpasang-pasang dan dialihkan bahagian binatang liar, binatang hutan dan juga binatang yang selamat untuk diletakkan bersama-sama. Dan bahagian atas, kira macam deck atas tu barulah
diletakkan manusia dan juga orang-orang beriman. Sebab dan orang-orang beriman tu duduk dekat bahagian atas dan bahagian depan kapal. Sebab itulah bila mana perintah untuk masukkan siapa yang layak untuk masukkan kapal tu, kita masukkan binatang dulu supaya dia memenuhi ruang bawah kapal, barulah masuk ke ruang atas untuk manusia dan juga orang-orang beriman. Itu yang Subhanallah. Dan memang apa yang kamu sebut ini ada sandaran, iaitulah perkataan fiha dan bukan alaiha. Kalau qul nahmil alaiha, maknanya naik kapal dari atas. So kalau tingkat atas dulu, should be manusia dulu. Tetapi kerana fiha masuk ke dalam perut kapal. Lalu perut kapal, maka tingkat bawah adalah binatang. Subhanallah. Wow. Kamu boleh jadi kawan saya ni, boleh bersembang lebih lanjut ni. Ada satu lagi tambahan untuk muqarrabin, juga disebut oleh para ulama, ustaz sekadar berkongsi. Bila binatang dahulu masuk, tak kisahlah tingkat bawah atau tingkat 2 atau tingkat mana-mana, bila binatang yang kena bawa masuk dulu, kenapa binatang kena bawa masuk dulu? Sebab apa? Kalau dah manusia masuk dulu, siapa nak kontrol binatang? Binatang sangatlah banyak, daripada sekecil-kecil spesies hinggalah kepada sebesar-besar spesies. Kita bukan bercakap pasal memberi arahan pada kucing, kepada kambing, kepada lembu. Kita bercakap setiap spesies daripada binatang, termasuk binatang-binatang liar. Siapa nak beri arahan kepada serigala, kepada harimau, kepada singa, kepada anjing, zirafah? Kerana banjir global yang disebutkan oleh Muqarrabin tadi menyebabkan setiap spesies binatang mesti dalam senarai yang dicari oleh Nabi Nuh. So kalau orang beriman dah masuk lebih awal, siapa nak kontrol? Jadi kat sini yang menariknya adalah agaknya kalaulah kamu Muqarrabin antara pengikut Nabi Nuh yang kena masukkan dulu binatang ke dalam perut kapal, kamu tak boleh masuk lagi. Jadi siapa nak kawal? Apa kamu belajar agaknya? Bila kamu yang terpaksa jadi pengawas, kamu terpaksa jadi pengawal lalu lintas, pemberi arahan pada binatang-binatang. Apa kamu belajar? Kamu kena masuk kemudian, sebab kamu kena kawal binatang-binatang yang sangat banyak. Jumlah orang beriman kamu sebut tadi 80, sangat terbatas, sedangkan jumlah binatang sangat besar. Setiap jantan dan betina dari setiap spesies. Apa kamu belajar agak-agaknya? Bila kamu kena kawal binatang itu masuk, apa agaknya kamu belajar sepanjang sesi mengawal, memberi arahan kepada binatang untuk masuk ke dalam perut kapal? Saya rasa kalau saya boleh nak kawal beberapa jenis binatang yang sangat banyak itu, spesies binatang tu, jadi perkara yang boleh kawal pertama mesti kita akan tahu pengelasan binatang tu sendiri. Pengelasan binatang, setuju. Kita belajar benda tu. Kita belajar. Kamu belajar, ustaz pernah belajar lah dulu. Ustaz dulu aliran sains adalah sedikit pengalaman. Tapi hampir juga tulisan biologi ustaz. Tak apalah. Okey, teruskan. Pengelasan binatang ataupun mungkin cara-cara untuk cara menjinakkan binatang lah untuk bawa dia sekali dalam. Dan apa binatang yang kamu pernah jinakkan, Muqarrabin? Ada tak? Binatang ya. Arnab dan kucing lah. Arnab dan kucing. Dan bukan mudah kan nak jinakkan binatang-binatang seperti anjing, seperti serigala. Kita kena tengok satu channel dekat National Geography itu tentang, saya tak ingatlah nama dokumentari itu, tetapi liar macam mana pun satu ekor spesies binatang, dia ada cara untuk jinakkan. Di sini kita belajar satu perkara kan Muqarrabin, orang Islam dia tak boleh berdoa je agar ya Allah mudahkanlah urusan binatang-binatang ni masuk dalam bahtera. Dia tak boleh berdoa je. Dia kena belajar sains, pengelasan dan kita sedia maklum bila binatang-binatang tu nak masuk ke dalam kapal, mana boleh dekat depan serigala tu kambing. Betul lah. Betul. Kalau okey, kambing jalan dulu. Serigala follow belakang. Eloklah tu. Jadi kena ada penjarakan fizikal. Jadi kat situ saya tak boleh bayangkan orang-orang yang bernama pengikut Nabi Nuh
kena belajar apa binatang yang belum masuk senarai, takut terlepas pandang Allah murka. Selesai nombor 1. Nombor 2, macam mana nak jinakkan supaya ikut arahan kita masuk dalam perut kapal. Bukan semua binatang berbahasa dengan bahasa yang boleh difahami. Jadi kita belajar satu perkara, orang mukmin mesti menghargai ilmu sains. And I just choose right person, right student tonight, iaitulah Muqarrabin daripada Maktab Rendah Sains Mara. Ustaz sangat hargai masa kamu dan terakhir Ustaz beri peluang kepada Muqarrabin untuk berkongsi kepada semua remaja-remaja yang menonton pada hari ini. Apakah makna tadabbur bagi Muqarrabin? Boleh kongsikan tak pada kita semua? Ya. Okey. Tadabbur ni. Tadabbur ni bagi tadabbur yang saya pernah baca makna tadabbur tu sendiri secara literasi. Dan dia berasal daripada dabar lah. Betul. Dabar itu sendiri. Dan saya tak ingat makna literasi lah, tapi yang saya boleh huraikan, maksud tadabbur ni merujuk kepada satu proses yang mana kita mendalami dan juga menghayati apa yang nak disampaikan. Kerana Al-Quran ni bukannya sekadar bahasa yang boleh diterjemahkan macam tu je untuk dapatkan makna dia. Sebab dalam Al-Quran ni ada, macam kalau kita kan kita belajar pendidikan Quran Sunnah kan, kita ada banyak ulum Quran, terlalu banyak cabang-cabang ulum Quran yang kita boleh raih, yang boleh kita dapat daripada ilmu-ilmu Al-Quran, baik ilmu sains ataupun ilmu pembacaan dan macam-macam lagi. Sebab tu bagi saya tadabbur ni penting. Tadabbur ni kira bagi saya lah, dia macam satu kepala kepada cabang-cabang yang mana boleh mendekatkan diri kita kepada pencipta dengan cara kita memahami apa yang nak dia sampaikan, dan juga satu peluang untuk kita meningkatkan ilmu dengan harapan Allah kurniakan kita ilmu yang apa yang dia nak sampaikan. Sebab dalam Al-Quran ini ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dan kita berharap agar kita ni diberi petunjuk untuk kita faham ayat-ayat Allah supaya pertama meningkatkan keimanan, kedua kita boleh menjamin keselamatan diri dan juga akidah Islam kita. Kita kena menjaga akidah, dan juga yang ketiga kita dapat menegakkan kebenaran lah sama kita. Terima kasih pada Muqarrabin. Tadabbur seperti kepala. Dia mesti mengepalai semua aktiviti berinteraksi dengan Quran. Orang berinteraksi dengan Quran ada namanya tajwid. Orang berinteraksi dengan Quran adanya tilawah. Ada orang berinteraksi dengan Quran namanya taranum. Tapi kepalanya, sebab kamu sebut kepala, Ustaz sangat suka perkataan berkenaan, yang mengepalai semua aktiviti interaksi adalah tadabbur. Dan tadi sudah terbukti bagaimana ayat 40 surah Hud, ia bukan hanya kisah Nabi Nuh kan? Ia bukan hanya kisah Nabi Nuh. Tetapi aktiviti tadabbur menyebabkan kita merasakan hari ini kaum muslimin agak tertinggal dari sudut sains. Betul. Kalau kita tengok dekat, saya tak ingatlah, tapi still dalam lebih kurang sebelah-sebelah jiran-jiran channel National Geography, klinik binatang yang sangat cepat memelihara binatang tercedera di jalan yang dibuang, hospital binatang, duka citanya non-Muslim, bukan negara Islam. Jadi di mana kita letak ayat-ayat seperti ini kan? Jadi pencinta binatang, pencinta flora dan fauna adalah pengikut-pengikut Nabi Nuh. Memang betul lah ayat ini berakhir dengan orang beriman sangatlah sedikit. Kita rasa sangat sedikit benar orang beriman yang ada ciri-ciri yang disebut dalam ayat 40. Dengan aktiviti tadabbur, kita tak akan kata ini hanya cerita sejarah. Muqarrabin, Ustaz sangat hargai masa yang telah kamu berikan walaupun kedengaran ada hari raya di rumah kamu tu, ya. Tetapi ia hanya menunjukkan family yang bahagia, mudah-mudahan insya-Allah. Dan mudah-mudahan kalau ada rezeki Ustaz dapat jumpa kamu lagi di masa akan datang. Terus terang Ustaz sangat puas dan menikmati sembang dengan kamu, alhamdulillah. Dan kepada semua yang menonton klinik tadabbur pada hari ini, jangan lepaskan peluang untuk daftarkan anak-anak anda daripada 13 hingga 18 tahun bagi sesi-sesi yang akan datang insya-Allah.
sekali lagi terima kasih pada Muqarrabin. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberikan manfaat kepada anda semua. Ya, silakan Muqarrabin. Saya pertama saya nak Ustaz terima kasih kerana memberi peluang. Dan yang kedua saya nak minta maaf lah kalau ada gangguan bunyi sebab ialah family besar, kita balik kampung pun ramai orang. Dan itulah dan semoga kalau ada lagi program-program macam ni saya harap saya dijemput lah untuk menambah lagi ilmu pengetahuan dan juga insya-Allah dapat jadi mukmin yang berjaya dengan memahami ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Insya-Allah. Muqarrabin adalah tetamu penting kalau Tadabbur Center menganjurkan program-program yang membuka penyertaan pada remaja. InsyaAllah kamu adalah sasaran penting kami insyaAllah. Kerana malam ni dapat berkenalan dengan kamu, satu perkenalan yang sangat bermakna bagi Ustaz insyaAllah. Okey, Muqarrabin nanti boleh kongsi pada kawan-kawan nanti Tadabbur Center dan temu ramah yang berlaku pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Muqarrabin. Minta maaf Ustaz ada program lain dan kita memang sudah cantik 30 minit insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muqarrabin dan seluruh yang menonton. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.